أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Ashabul Fadilah, tuan muslim majlis, seluruh pegawai masjid, ahli kuasa, para asatizah, para alim ulama, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini untuk kesekian kalinya marilah kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menafas lega kerana masih Allah Subhanahu wa taala untuk berada menjadi jemputan ke rumahnya dan berada di majlisnya dan juga di majlis kekasihnya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya saya merasa sangat seronok kerana dapat bertemu dengan tuan-tuan pada malam ini. Dulu duk dengar orang Kedah rajin duk mai ke Pahang jadi peneroka ada Sayyidina Muhammad. Saya rasa generasi itu kekal sampai hari ini kot. Ada kot asal daripada orang Kedah mai Pahang ni mugak tanah orang Kedah lah. Jadi peneroka. Jadi jengka ni memang tak asing. Hari ni baru sampai, alhamdulillah. Selalunya saya kerap sampai ke Pahang ni ke Temerloh
di Kuantan, Pekan, hari ini sampai di Jengkar. Sallallahu Muhammad. Dan faham dia juga begitu sinonim dengan saya. Almarhum ayah saya pertamanya diposting ke Pahang, dan dia tak berhenti dia sebut Pahang. Tadi tengok dalam perjalanan daripada Kuala Lumpur nak mai sini, Ustaz Sayyidina Muhammad tengok Kuala Lipis. Kuala Lipis itu tempat orang tua saya diposting dulu. Dan tuan-tuan, subhanallah, Ustaz Sayyidina Muhammad dapat sampai yang penuh dengan rahmat dan perjuangan. Kerana negeri Pahang ini negeri yang tak asing dengan pahlawan-pahlawan Islam, Tok Bahaman, Mak Kilau dan sebagainya. Salah Sayyidina Muhammad itu yang kata negeri ini negeri perjuangan, tanah bumi yang berkat, dan telah mengorbankan bukan ratus bahkan ribu syuhada pada saat mereka bertempur dengan musuh-musuh Islam. Alhamdulillah, mempertahankan tanah air, mempertahankan agama. Pada malam ini, marilah bersama-sama kita merenung satu ayat yang biasa kita dengar, cuma mai pada malam ini kita menghayati dan menjadikan ia sebagai sebuah kehidupan di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala menyebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku menjadikan jin dan juga manusia, melainkan aku hendak jin dan manusia mengabdikan diri kepadaku. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dimaksudkan dengan ya'budun ialah ya'rifun. Maknanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifun. Makna ya'budun ialah ya'rifun. Ya'rifun maknanya mengenalku. Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak aku mencipta jin dan juga manusia, manakala aku hendak jin dan manusia mengenalku. Allah Subhanahu wa taala mencipta kita sebab Tuhan nak suruh kita kenal siapa dia. Bagaimana kita nak kenal Allah? Macam mana kita nak mengenal Sang Pencipta? Caranya ialah dengan kita mengabdikan diri kita sepenuhnya kepada Dia. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad telah mewajibkan kita semua dengan peraturan-peraturan dan hukum hakam. Kita patuh terhadap peraturan dan hukum hakam itu. Maka kita semua yang diberatkan dengan hukum hakam Allah itu diberatkan dengan hukum yang dipanggil hukum taklifi. Hukum taklifi ialah hukum yang diberatkan di atas setiap pundak dan bau orang mukallaf. Kita semua ialah orang-orang mukallaf, Islam, baligh, berakal, kita semua mukallaf. Orang yang diberatkan dengan hukum taklifi, orang yang diberatkan dengan hukum syarak, iaitu hukum yang disebut dengan hukum yang 5. Wajib, yang pertama wajib, sunat, yang ketiga, yang pertama wajib, sunat, haram, makruh dan harus. 5 hukum. Perkara yang wajib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena buat sungguh-sungguh. Perkara yang sunat, kita akan buat. Perkara yang haram, kita kena tinggal sungguh-sungguh. Makruh, kena usahakan tinggal. Perkara yang namanya harus, kita mesti menjadikan dia
Maka 5 hukum ini diperwajib oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan untuk mengetahui kelima-lima hukum ini, kita kena ada ilmu pengetahuan. Kita kena belajar, kita kena mengamalkan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana seorang tu ada ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmu, dari situlah akan berbuah satu ilmu yang dipanggil ilmu kenal Tuhan. Ilmu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tak perlu cari tok guru. Ilmu kenal Tuhan tu tak perlu cari tok guru. Allah sendiri akan mengajarkan kita. Yang kita kena cari tok guru, ilmu berkenaan dengan apa yang Tuhan wajibkan kita, apa yang Tuhan sunatkan pada kita, apa yang dia haramkan pada kita, apa yang dia makruhkan pada kita, apa yang hukumnya harus terhadap kita. Hal tu kena cari dulu. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kelima-lima hukum ini, ilmu berkenaan 5 perkara ini, wajib kita kena melepaskan diri daripada kewajipan itu. Maknanya kita kena tahu wajib tu apa, sunat tu apa, haram tu apa, makruh tu apa, harus itu apa. Pasti kita nak amal. Wajib dan sunat kita nak amal secara praktikal, melakukan. Perkara yang haram dan makruh kita nak amal secara praktikal, meninggalkan. Sementara perkara yang harus kita kena bagi dia jadi ibadah. Sebagai contoh, makan. Makan tak makan itu harus. Malam ni saya tak makan, boleh. Malam ni saya tak mau makan, boleh. Harus. Malam ni saya nak tidur, malam ni saya tak mau tidur, ikut suka. Harus. Tapi bagi jadi ibadat. Contoh, nak tidur malam. Malam ni aku nak tidur, aku nak bangkit tahajud. Maka tidur kita pada malam itu dikira ibadat. 5 jam, 4 jam, 6 jam dikira ibadat. Sebab nak bangun tahajud. Sebab tahajud syaratnya siapa-siapa nak main tahajud dia kena tidur dulu. Maka sembahyang itu, maka tidur itu dikira ibadat. Sallallahu alaihi Muhammad. Makan, kita niat tujuan kita makan sebab kita nak menguatkan badan kita, sebab nak buat ibadat, maka namalah makan itu ibadat. Maka tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, maka perkara yang wajib kita tahu ni kita amalkan. Bila mana kita amalkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka berbuahlah ilmu yang Nabi kita maksudkan. Man amila ma alima awrasahullahu ma lam ya'lam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sesiapa yang mengamalkan dengan apa yang dia tahu, Allah wariskan kepadanya ilmu yang dia tak tahu. Ilmu itulah ilmu yang tak perlu belajar. Ilmu itulah yang dipanggil ilmu kurniaan daripada Allah. Ilmu itulah kita dapat kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam hidup ini, itu yang kita nak perjuangkan. Buat yang Tuhan suruh, tinggal yang Tuhan tegah. Maka disimpulkan semua itu dalam satu makna, disebut dengan takwa. Takwa ni tuan-tuan jadi bekal yang sangat penting dalam kehidupan. Sebab itu Allah pesan, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah suruh kita buat bekal, dan sebaik-baik bekalan ialah takwa. Duduk di dunia ni tuan-tuan, dia seumpama kita bermusafir. Seperti mana yang Nabi sebut dalam hadisnya, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadikan
hidup kamu di dunia ataupun jadikan diri kamu hidup di dunia ka'annaka gharib, seperti seolah kamu itu orang asing, orang dagang. Macam saya mai ke Pahang ni, saya nak main duduk sini kah? Saya nak balik esok, saya balik. Kita main ke dunia ni, Saudara Sayyidina Muhammad, kita kena jadi seperti orang dagang. Orang dagang ni dia main dari orang, dia bawa barang, dia niagakan, dan mesti dalam mindset dia nak balik kampung dia. Dia bukan nak main duduk sini. Begitu kehidupan kita atas muka dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun Nabi kata aw'amiru sabil, ataupun jadikan hidup kamu di dunia, ataupun jadikan diri kamu di dunia seperti orang yang lalu di jalanan saja. Sallallahu alaihi wasallam. Nak main ke Jengkar ni, saya naik kapal terbang daripada Al-Astar, turun di KL, lepas ambil jalan main. Jadi berhentilah kadang-kadang di RNR tahun tu tahun ni. Berhenti di RNR tu, Saudara Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, nak duduk di RNR tu lah, dah singgah ya, lepas tu nak terus perjalanan semula. Begitu perumpamaan yang Nabi SAW tinggalkan kita, supaya begitu kita mempraktikkan kehidupan kita di dunia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita nak berjalan, kita mesti ada bekalan. Hari ini orang tak perlu Saudara Sayyidina Muhammad siapkan makanan, nak berjalan daripada sebuah tempat ke sebuah tempat. Cukup ada duit. Maka duit itu adalah bekalan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka begitulah kehidupan di dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita mesti berbekal. Apa dia bekalan hidup atas muka dunia? Sebaik-baik bekal ialah takwa. Takwa, Nabi kata macam ni, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa di sini, kata Rasulullah. Ni di hati ni. Apa dia takwa? Takwa ialah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahih. Takwa ialah menjunjung tinggi titah perintah Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Maknanya yang Tuhan suruh besar di sini, yang Tuhan larang besar di sini. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang Tuhan suruh tak berani tinggal, yang Tuhan larang tak berani buat. Ini ialah perasaan. Dan dia suruh tak berani tinggal, yang dia larang tak berani buat. Semua tu di sini, rasa di sini. Hak tu kena ada. Dan takwa ni pula, di mana sahaja kita pi, takwa kena bawa sekali. Perasaan tu, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, di mana sahaja kamu berada. Di mana sahaja kamu berada, hani kena ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, itulah bekal. Ke mana kita pi, hani kita bawa. Apa faedahnya? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat apa tu? Ayat tuan-tuan dah baca? Ke pelekat gantung di dinding je. Ayat tu dia panggil ayat 1000 dinar. Ayat ni siapa-siapa baca lepas sembahyang 7 kali rezekinya murah. Gantung tak jadi, dia kena baca 7 kali. Contoh, tuan-tuan, kalau orang Melayu dia nak buat kenduri anak dia, bila nak buat kenduri anak, nak buat walimah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, rumah kena siap. Rumah tak siap, tak buat kenduri lah.
Macam mana nak bagi siap rumah ni? Amalkan 7 kali membaca ayat 1000 dinar, insya-Allah rumah dah siap. Dengan sebab rezekinya Allah murahkan. Ayat ni tuan-tuan, Allah sebut wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama Sayyidina Muhammad, Allah jadikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah rezekikan kepada dia rezeki yang dia tidak duga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Siapa bertakwa kepada Allah, ada dalam hati dia ada itu, ya ja'allahu makhraja, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kepadanya jalan keluar, ada solusi. Ada muka dunia ni tuan-tuan, kita hidup, kita mesti akan bertembung dengan masalah. Tapi orang yang bertakwa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, mainlah macam mana masalah pun Allah dah buat jalan untuk dia keluar daripada masalah. Tapi orang yang tak bertakwa, masalah Sayyidina Muhammad, Allah bagi dia tertutup pintu untuk selesai pada masalah, buntu, tak boleh pintu. Akhirnya dia tak tahu macam mana dia nak keluar daripada masalah. Akhirnya pendekatan yang diambil ialah makan pil tidur, bunuh diri, senang. Pasal apa? Sebab dia tidak bertakwa. Maksudnya masalah Sayyidina Muhammad atau muka dunia ni, kita mesti ada orang yang tak ada masalah. Cuba katanya, Ustaz, saya tak ada masalah kalau itu enta bermasalah. Orang tak ada masalah, orang gila. Tak gila, semua ada masalah. Baru betul orang tu. Maka tuan-tuan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dengan berkat takwa, mai masalah ada. Jangan takut. Yang penting di mana pun kita pergi, titah perintah Allah besar, larangan Allah besar. Ada seorang kawan saya, bismillahirrahmanirrahim, dia kahwin dengan orang Pahang, ala sayyidina Muhammad. Orang Kedah kahwin dengan orang Pahang, jauh jodoh mereka. Saya teringat orang tu. Sebelum cerita kawan ni, nak cerita ayah dulu. Ayah saya ni, dia cikgu posting di Kuala Lumpur. Motor pertama dia beli, motor dia CA241. CA241. Baru ni saya suruh orang tolong cari CA241, saya nak beli. Dan orang pun cari jumpa, cuma kereta tak beli. Pasal beli tu dia kena buh di kereta ataupun buh di motor. Ayah saya ni, masalah Sayyidina Muhammad, sampai tu masa nak nikah, akhirnya abang dekat kawan saya, lepas tilik, lepas jumpa satu orang anak dara mengaji di pondok Al-Khairiyah Kepala Batah Pulau Pinang, pondok Tuan Guru Tuan Husin Kedah. Lepas tu dia hantar gambar mak saya tu kat dia. Dalam 2 hari nak nikah tak balik. Di rumah tempat kalau kamu pasal apa nak terima tamu balik ni. Akhirnya Tok Wan saya kata, Ramli ni dia tak mau menikah pun ni. Akhirnya Tok Wan saya main pada Kedah. Sana saya nama pergi Kuala Lumpur, jalan macam tu tu. Sana saya nama sampai tengah duk dengar radio musabaqah Quran. Balik jom. Anak batu. Asal tak mau balik sebab tak setuju dengan gambar mak saya. Akhirnya pak dia kata jom balik. Siap baju, turun naik kereta balik. Kereta tu pun jalan nak main Pahang ni,
pancit, hujan lagi pula. Tu buat. Tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad bila sampai rumah, pasti apa hantar balik. Dia tengok gambar mak saya gemuk. Padahal tak gemuk atau mana pun. Gambar. Tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan. Jadi subhanallah, Allah memudahkan satu urusan dengan sebab takwa kita. Kawan saya seorang, orang Kedah ni kau orang faham. Start kereta di Kedah ni, naik highway dalam berapa puluh km tuan-tuan, saudara Sayyidina Muhammad naik temperature. Bila naik temperature kena mati. Bila sejuk sikit buah ayak. Lepas tu start kereta jalan balik. Jalan pula saudara Sayyidina Muhammad naik temperature pula. Turun pula, buka tangki, buh pula ayak. Saudara Sayyidina Muhammad. Sebelum tu orang kata dah, Ustaz nak balik ke Pahang tu, sampai ke kereta Ustaz ni? InsyaAllah. Yakin. Tapi orang kata, nak sampai ke? Tuan-tuan dalam perjalanan, tak tahu berapa belas kali berhenti buaya meneruskan perjalanan. Sampailah di satu tempat, kereta tu mati pukul 2 pagi. Buah-buah ayak tuan-tuan, start tak mau dah, dia maju dah, tak mau jalan lah. Kawan saya pun buat macam mana ni, saudara Sayyidina Muhammad keluar kereta tunggu, siapa nak tolong ni, kereta pun tak lalu. Tiba-tiba nampak macam motor, saudara Sayyidina motor, ni bila kita tolong pun. Tengok motor tu tuan-tuan, dia berhenti. Pakcik, ada apa masalah pakcik? Tengok orang perempuan naik motor pukul 2 pagi, berhenti, berani tanya pakcik, ada apa pakcik? Ni kereta saya ni begini. Telefon tak dapat, nak telefon mentua saudara Sayyidina Muhammad. Akhirnya kata orang perempuan tu, tak apa, main nombor telefon tu, nanti saya telefon. Akhirnya subhanallah, dalam berapa jam main nampak mentua tu, bawa balik dia, tinggal kereta tu. Esoklah kita kira cari komen. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, selesai mawdu' tu, esok tu dicari taman saudara Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, saudara Sayyidina Muhammad akhirnya dia pasti tentu tempat kereta dia mati. Sebelum nak sampai itu berpuluh kilometer, lepas pada tu berpuluh kilometer. Sama-sama fikir, berani orang perempuan tu berhenti. Lepas tu saudara Sayyidina Muhammad berhenti tengah-tengah rimba tu, pertolongan Allah mai. Tuan-tuan, itulah takwa. Itulah takwa. Benda yang kita tak jangka. Kita ni kalau kita bertakwa, nak pancit, kereta nak rosak di mana? Di rumah. Tak hidup dah. Saudara Sayyidina. Ataupun depan kedai pomen. Ataupun saudara Sayyidina Muhammad di masjid. Nampak tak? Ni pengalaman orang yang bertakwa. Dia tak berhenti mengusir. Allah buat masalah, Allah letakkan makhraja, pintu pelepasan. Itu kelebihan takwa. Sebab tu hidup ni bagi penting dalam otak kita. Aku nak buat yang Tuhan suruh, aku takkan buatlah yang Tuhan larang. Itu yang dalam otak kita. Tuan-tuan, maka semua masalah kita yakinlah insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, hak saya kata ni, saya tak perlu pun membuktikan. Saya ada pengalaman, tuan-tuan semua ada pengalaman.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tu masa ni pengalaman yang paling besar dalam hidup saya. Saya ke Lebanon di sebuah universiti namanya hantar orang belajar sallallahu alaihi wasallam. Saya selesai urusan di Lebanon, saya cop pasport nak keluar daripada Lebanon pukul 5 petang. 5 petang tu dah nak maghrib. Saya masuk ke Syria, Saudara Sayyidina Muhammad pukul 6 dah maghrib. Daripada sempadan sampai ke Dimash, Saudara Sayyidina Muhammad dah pukul 10 malam. Terus berkejar ke tempat beli tiket sebab esok saya nak terbang ke Mesir. Saudara Sayyidina Muhammad sampai-sampai di tempat, di kedai beli tiket, saya kata saya nak beli tiket esok ke Mesir sebab letih sangat perjalanan jauh. Yang jual di kaunter tiket kata kalau memang tak ada, melainkan seminggu baru hang boleh terbang ke Mesir. Ui, seminggu boleh terbang Mesir. Tapi malam ni ada, kata dia. Tapi tak ada pilihan, melainkan beli tiket pukul 12. Jadi balik-balik ke tempat penginapan saya sabarkan Saudara Sayyidina Muhammad, naik flight pukul 12 sampai di Mesir pukul 3 pagi. Tuan-tuan, bila sampai di situ Saudara Sayyidina Muhammad, saya kena tahan. Imigrasi yang tahan tanya, hang siapa? Dalam satu malam hang ada di 3 negara, Lebanon, Syria dan Mesir. Hang siapa? Jenuh tuan-tuan, jenuh pergi sak nak jawab pun. Saya kena tahan. Waktu tu tuan-tuan, tempat bergantungan hanyalah Allah. Isteri tak tahu, anak tak tahu, ayah tak tahu, mak tak tahu, malah ni okaplah aku, habislah aku. Selalunya kalau kena tahan ni ialah pengebom berani mati. Sudah tengok cermin muka aku ni ada ke wajah pengebom berani mati? Tuan-tuan, ketika tu apa yang boleh saya buat? Selawat. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman, baca. Nanti kata, ya Allah, akulah hidup ni, Engkau tahulah aku, Engkau tahulah aku. Saya kena tahan tu dengan satu orang warga Palestin. Di pasport dia tu gambar Syekh Muhammad Yassin tu lagi teruk tu, pengasas Hamas hari ni tu. Tapi tuan-tuan, kita yakin hak Tuhan suruh kita buat, hak Tuhan larang kita tak buat. Kita tahu kita telah cuba menjadi seseorang yang cuba menjadi baik di sisi Allah. Tapi Tuhan Maha Kaya, dengan sebab hak kita dia jaga, hak Tuhan suruh, hak Tuhan larang kita tak buat tu, akhir dia panggil. Dia bagi masalah Sayyidina Muhammad, dia bagi pasport, dia persilah. Alhamdulillah. Semua dalam hidup ni bila mana kita lepas, kita kena ingat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kerana Engkau beri taufik dan juga hidayah padaku untuk aku dapat patuh pada Engkau dan meninggalkan larangan yang Engkau larang. Begitu dalam hidup. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, buatlah apa saja, Tuhan kena letak depan. Buatlah apa saja, Allah kena letak di depan. Diri kena duduk belakang. Tak ada kepentingan. Kepentingan kita ialah kepentingan Allah. Keutamaan kita apa yang Allah utamakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu hidup ni kalau kita bertakwa, kita tak takut menjalani hidup. Jodoh, contoh jodoh Sayyidina Sayyidina Muhammad. Tuhan nak jodoh dengan siapa? Kalau kita bertakwa,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yakinlah kita akan berjumpa yang terbaik untuk kita. Tak kira kita ni laki-laki ke, tak kira kita ni perempuan ke, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita tahu kita akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan-ketentuan yang baik. Okey, takwa kita tuan-tuan, kita boleh uji. Betul ke aku bertakwa? Sebab Tuhan sebut wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan Allah merezekikan kita dengan rezeki yang kita tidak duga. Rezeki hak duga macam mana? Tapi bank saya ambil 300, sampai di bank, kita masuk di mesin tu, kita jual, kita masukkan kad, kita tekan berapa-berapa, keluarlah kita nak. Tu dia panggil had kita duga. Banyak kali tak pergi jolok duit di bank? Banyak kali. Cuba ukur dalam hidup ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, banyak mendapat rezeki yang kita duga ataupun banyak mendapat rezeki yang kita tidak duga. Rezeki yang kita duga ada, kita boleh tengok dalam penyata, betul tak? Yang kita tak duga tak terkira. Pasal kok tu dah baik, kok ni dah baik, kok tu dah baik. Penyata ada penyata. Kan tuan-tuan tulis. Tuan-tuan, itulah ukuran takwa. Kalau kita ni orang bertakwa, maka kita akan didatangi dengan rezeki yang kita tidak duga-duga. Itu janji Allah. Maka sebab dalam hidup ni pedomannya ialah pedoman Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu tuan-tuan, orang yang bertakwa ialah orang yang mudah menjalani kehidupan. Wa may yattaqillah yaj'al min amrihi yusra, kata Allah. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya mudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bolehkah faham saya ceramah cakap Kedah ni? Boleh ya? Alhamdulillah. Saya pertama kali pergi Kuala Lumpur 10 belasan tahun yang lalu. Orang Kedah nak pergi ceramah Kuala Lumpur, takut orang Kuala Lumpur tak faham cakap Kedah. Akhir ceramah saya tu pergi ke laut, orang tak faham dulu. Lah orang kata, ustaz cakap Kedah ha? Cakap Kedah lepas faham pula. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan faham dah kot no? Alhamdulillah. Faham dia pun lah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, itulah yang paling penting dan paling utama dalam hidup ni, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Semaikan takwa dalam jiwa anak-anak sejak daripada pemuda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kena ajak macam ni ya. Buat. Tak buat Tuhan marah. Jangan buat. Buat Tuhan marah. Tanam tu kan. Bila kita tanam hal tu, jadi tersemailah takwa dalam jiwa anak-anak kita. Dengan takwa yang kita semai, maka besarlah mereka sebagai orang-orang yang bertakwa. Ketika itu dekatlah mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi Muhammad. Ketika itu mereka akan mudah menjalani kehidupan dalam kehidupan ini, insya-Allah. Sekat itu dulu untuk pada malam ini, insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau tuan-tuan terlajak pergi ke Kedah tu, jemputlah ke pondok saya di Kuala Nerang, Kedah, insya-Allah. Jazakumullahu khairan. Terima kasih pada pihak masjid yang bersudi untuk menjemput saya pada malam ini. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk bertemu lagi, insya-Allah. Saya rasa saya nak kena main lagi. Sebab ada beberapa tempat warga Pahang ni minta saya majukan dia jadi pondok. Di Temerloh 2 tempat, di Raub setempat. Tapi duk tangguh. Sebab masa begitu sempit. Bila nak boleh main tak tahu. Tapi lepas duk tunggu lah.
Tuan-tuan tolong doa, mudah-mudahan Allah kabul. Saya bersama-sama dengan tuan guru di negeri yang penuh dengan rahmat ni, dapat kami majukan pondok di negeri Pahang ni, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.